Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Nabila binti Tompang, nombor matrik A1811297. Hari ini saya akan membentangkan video tentang tajuk sam'iyat dalam buku Jawharat Rahib. Perkara yang saya akan sentuh ialah persoalan berkenaan dengan alam kubur dan hari kebangkitan. Okey, saya mulakan. Terdapat beberapa perkara yang kita tidak boleh meragui keadaannya, iaitu yang pertama dalam bentuk soal nikmat dan azab kubur. Seperti mana yang kita tahu, alam kubur merupakan salah satu perkara gaib, malah bukannya seperti alam yang boleh dilihat oleh manusia. Oleh sebab itu, kesan ke atas mayat itu sama ada mendapat nikmat atau azab tidak dapat kita lihat. Yang kedua ialah jawapan kepada soalan kubur. Jawapan dalam kubur juga meliputi konteks perkara gaib, kerana jawapan kepada soalan yang diberikan itu adalah melalui amalan dan pegangan kita, bukan sekadar ilmu pengetahuan sahaja. Sebagai contohnya, beza orang mukmin dan orang kafir. Jawapan soalan malaikat dapat dijawab dengan betul oleh orang mukmin, walaupun seorang mukmin itu di dunia dia tidak pandai, sedangkan orang kafir adapun dia seorang yang sangat pandai, dia tidak boleh menjawab soalan yang diberikan oleh malaikat ketika dia mati nanti. Yang ketiga, persoalan kepada mayat di dalam kubur. Adakah mereka mendengar? Berikutan dengan hadis mengenai golongan musyrikin yang terbunuh dalam perang Badar ketika Nabi Muhammad SAW menunjukkan ucapan mereka yang sedang berada di perigi buta. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau bercakap dengan tubuh yang tiada roh?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidakkah engkau lebih mendengar dari mereka?" Tetapi mereka tidak boleh menjawab. Riwayat Bukhari. Subtopik yang seterusnya ialah tentang Allah Ta'ala bangkitkan jasad selepas binasanya. Berdasarkan penyataan di atas, benarlah bahawa Allah Ta'ala telah yang membangkitkan orang yang telah mati hidup semula ke dunia. Namun persoalannya, adakah kebangkitan yang berlaku ini selepas musnahnya seluruh tubuh badan ataupun selepas hanya sebahagian dari tubuh terpisah? Di sini Allah menjelaskan bahawa Allah yang menciptakan mereka, bukan lain Allah jugalah yang berkuasa untuk mengembalikan mereka kepada bentuk asal walaupun sudah bercerai, walaupun sudah berkecai. Ringkasnya, adalah lebih baik bagi kita untuk menyerahkan urusan kebangkitan ini kepada Allah Ta'ala yang satu. Adapun begitu, para ulama menguatkan pendapat yang mengatakan tubuh badan manusia itu akan hancur seluruhnya, kemudian Allah Ta'ala akan mengembalikannya dari tiada seperti mana menjadikan manusia yang tiada. Adapun ulama menyetujui tentang kenyataan bahawa tubuh para nabi tidak binasa. Sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas bumi untuk memakan tubuh para nabi." Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lain. Demikianlah juga ke atas tubuh para syuhada, iaitu mereka yang dibunuh kerana menegakkan kebenaran. Lanjutan dengan itu, ada sebahagian manusia yang mempersoalkan tentang mengapakah sebahagian para syuhada tubuh badan mereka akan hancur ditelan bumi. Ini kerana mati syahid adalah satu perkara yang tidak pasti sama ada benar ataupun salah, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Kita hanya sekadar boleh menghukum bahawa orang yang mati syahid itu akan mendapat balasan syurga. Seterusnya ialah
Adakah dikembalikan sifat dan masa di hari kiamat? Perumpamaan ringkas yang menerangkan maksud jisim dan arad iaitu sifat atau ciri boleh diibaratkan seperti ayat Zaid berani. Zaid berani, berkulit putih, tinggi. Perkataan Zaid itu membawa makna kepada zat, manakala tubuh badan seperti berkulit tinggi, berkulit putih dan tinggi menjadi sifat kepada Zaid, iaitu disebut sebagai arad. Jadi ulama bersepakat mengatakan jisim akan kembali pada hari kiamat dengan perintah Allah Ta'ala. Adakah ciri juga kembali? Ulama khilaf pada perkara ini yang mendatangkan berbagai pendapat lain. Merujuk kepada pendapat yang kuat ialah semua sifat yang ada di dunia kembali pada hari kiamat. Dengan itu, manusia mengenali di antara satu sama lain di akhirat kelak. Masa juga menjadi salah satu kejadian Allah Ta'ala. Persoalannya, adakah dikembalikan kepada hari kiamat? Ada ulama yang mendefinisikan masa sebagai peredaran falak, iaitu siang ialah naik fajar sehingga tenggelam matahari, malam ialah tenggelam matahari sehingga naik fajar, dan seperti itu. Ulama berpegang dengan pendapat yang mengatakan kembalinya masa itu secara beransur-ansur, maka tidak bercampur akan kedua masa, iaitu masa sekarang dan masa lampau. Walaupun begitu, kita sebagai umat Islam haruslah menyerahkan urusan ini hanya kepada Allah Ta'ala. Seterusnya ialah beriman dengan hisab itu wajib. Tujuan kembalinya jisim dan sifat adalah untuk dihisab. Seperti mana yang kita maklum, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menceritakan dalam pelbagai ayat Al-Quran bahawa dialah yang akan menghisab setiap amalan manusia bahkan jin. Begitu juga dengan Rasulullah mengingatkan bahawa perkara ini disepakati oleh orang Islam yang mengatakan beriman dengan hisab adalah salah satu cabang dari beriman kepada hari akhirat. Maksud hisab ialah Allah Ta'ala akan memberhentikan para hamba-Nya sebelum mereka bergerak dari mahsyar dengan dihisab amalan, perkataan dan pegangan mereka. Hisab ini ada pelbagai bentuk, antaranya dihisab dengan mudah, dihisab dengan payah, dihisab secara tersembunyi, dihisab secara terang-terangan, dihisab secara terperinci ataupun dihisab secara cepat. Adapun soalan yang dinyatakan mengenai hisab makhluk yang begitu ramai, bagaimanakah perkara ini berlaku? Jadi sebagai umat Islam, kita haruslah menyerahkan perkara ini kepada Allah Ta'ala, seperti mana firman Allah, Wallahu sari'ul hisab, yang bermaksud Allah sangat cepat perhitungannya. Ringkasnya, pada hari mahsyar itu yang sangat panjang dan Allah sangat cepat hisabnya, marilah kita berdoa supaya Allah memasukkan kita ke dalam syurga tanpa dihisab, bahkan dengan limpah kurniaannya. Seterusnya ialah kebaikan berganda, kejahatan tidak. Kejahatan ialah perkara yang dicela pembuatnya, manakala kebaikan ialah perkara yang dipuji pembuatnya. Adapun dinamakan dengan kejahatan kerana perilakunya akan terasa terhina dengan sebab perkara tersebut apabila bertemu dengan kejahatan itu di akhirat kelak. Juga dinamakan dengan kebaikan kerana pembuatnya itu akan berserih wajahnya di akhirat atas sebab kebaikan yang dia telah lakukan di dunia ini. Amal kebaikan juga ditulis, tetapi berbeza dengan kebaikan ini digandakan 10 kali ganda paling kurang kepada pelakunya. Bahkan Allah itu berhak menggandakan kebaikan sebanyak 700 kali. Adapun seorang yang sering melakukan kejahatan tersebut akan ditulis dan akan menjadi beban terhadap diri dia di akhirat kelak. Maka dia akan
diseksa oleh Allah mengikut dosanya, melainkan jika Allah mengampunkannya. Sesiapa yang bercita-cita untuk melakukan kebaikan sedangkan dia tidak melakukan kebaikan itu lagi, sudah ditulis kepadanya satu kebaikan untuk dirinya. Adapun jika dia meninggalkan kejahatan atas sebab tidak mampu, atas sebab tidak mampu melakukannya, dia akan ditulis untuknya salah satu keburukan. So, kita dapat simpulkan dekat sini bahawa dengan limpah kurnia Allah Ta'ala itu berhak untuk menggandakan segala kebaikan dan tidak menggandakan segala kejahatan yang dibuat. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil dan perkara yang menjadi kafarah dosa. Dosa ialah perbuatan menderhakai Allah Ta'ala. Itu nama lain bagi dosa ialah maksiat, kesalahan, perkara buruk dan jenayah. Dosa terbahagi kepada dua, iaitu dosa kecil dan dosa besar. Sehubungan dengan itu, ulama mempunyai beberapa pendapat tentang perbezaan antara dosa kecil dan dosa besar. Yang pertama, dosa besar. Dosa besar ialah perkara yang menepati ciri-ciri berikut. Yang pertama, nas yang menyebutkan ia merupakan satu dosa besar seperti derhaka kepada kedua ibu bapa. Yang kedua, perkara yang Allah jadikan hukuman ditentukan seperti mencuri. Yang ketiga, perkara yang Allah janjikan dikenakan azab di akhirat seperti makan harta anak yatim. Yang keempat, perkara yang dilaknat pembuatnya seperti riba, dan akhir sekali, perkara yang dijanjikan pembuatnya dengan murka seperti melarikan diri dari musuh bila bertemu di dalam peperangan. So, itu sahaja dari saya untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.